Hello. Hai. Halo, good morning. Halo, morning. Semua dah buat ke soalan tu. Sudah. Dah. You all buat sampai soalan berapa? Soalan Soalan 5. 5. Saya pun buat sampai soalan 5 saja. Sama-sama. Jadi kita bincang sampai soalan 5 boleh? Okey. Boleh? Boleh. Setuju. Siapa nak share screen? Untuk Saya share yang soalan tu. Okay, silakan. Boleh nampak tak? Boleh. Besarkan sikit. Okey tak? Okey. Okay. Okey. Untuk soalan pertama tu, sebab dia nak uji yang median. Dan dia guna yang case size sampel besar. Saya buat guna ujian tanda satu sampel. Korang pun sama ke? Ke ada Sama. yang guna ujian lain? Sama. Sama-sama. Sama-sama. Kalau semua sama, untuk yang hipotesis nol tu, saya buat M sama dengan 120 sebab dia punya yang ni dia nak uji sama ada medium pembelian sabun ini berbeza daripada 120 unit. So saya tulis yang hipotesis nol tu tulis M sama dengan 120 dan hipotesis alternatif saya tulis M tidak sama dengan 120. Betul. Sama. Sama, cuma saya tulis dalam bentuk ayat. Okey. Saya pun tulis dah ayat. Tapi maksud sama lah. Oh, kena tulis dalam ayat ke? Saya buat M sama dengan 120 macam tu Oh, saya pun tulis macam tu. Sama dengan 120. Saya tulis median pembelian sabun sama dengan 120 unit. So ini kena tulis dalam full sentence. Tak pasti. Saya Dalam rasa slide. lebih baik tulis dalam ayat kod. Dalam slide, doktor tulis dalam ayat ke? Kalau tak silap saya doktor tulis dalam macam yang M sama dengan berapa jam tu je. Tapi hari tu doktor ada cakap lebih baik kalau tulis dalam ayat. Okay. Mungkin kalau mau tulis simbol kena bagi tahu M tu apa dulu. Oh, doktor ada cakap lah. Tak tahu lah, saya cakap sendiri. Okey. Oh, okay. Boleh proceed. Okay. So, seterusnya untuk statistik ujian, sebab yang ni case size sampel besar, lepas guna formula yang diberi tu, saya dapat negatif 0.5252. Korang dapat lebih kurang sama ke jauh beza dia? Ujian lah. Statistik ujian. Saya jauh sikit. Saya ulang sekali ya. Saya dapat negatif 0.5252. Sedikit jauh. Saya dapat negatif 0.9128. Oh my god, jauh juga. Saya dapat negatif 0.7428. Okay, saya sama dengan awak. Yeay. Sebab korang guna yang N tu 30 ke? Bukan, N sama dengan 29. Sebab dalam data tersebut ada nilai 120. Jadi kena abaikan. Saya pun guna 29. Terdapat 17 tanda minus kan? Tapi kan guna yang kecil. So akan guna 12. 12. Betul. 12 tambah 0.5
dalam bracket, yang ni dalam bracket, lepas tu tolak 29 per 2, yang semua tu bahagi dengan square root 29 per 2 kan? Betul. Kenapa kita akan dapat jawapan yang tak sama? Saya pun guna formula ni. You tekan kalkulator sekali lagi. Okay. Tanya Kik. Kalau abaikan 120 itu jadi N pun tolak 1 ke? So Bukan N akan dapat 29. bukan guna 30 lah. Bukan. Sebab N based on tanda plus dan tanda minus. Oh, macam tu. Jumlah Oh, okey. tanda minus dan tanda plus. Itulah N. Rasa jawapan saya sama dengan Chang'an. Okay, saya rasa saya Betul. salah tekan calculator, akan dapat negatif 0.7428. Sama. Kejap, saya tukar jawapan saya. N sama dengan 29. Ya, saya dapat jawapan negatif 0.74278. 7428. 74278. Sama. Saya pun dapat jawapan ni sama. Okay. Next, proceed. Jadi untuk soalan ni, kita gagal tolak H0 kan? Betul. Gagal kan? Gagal. Gagal. Sebab gagal. dia lebih besar daripada yang nilai genting. Betul. Nilai genting negatif 1.96 kan? Ya. Okay. Seterusnya untuk soalan 2. Okay. Soalan 2 dia ada 2 kumpulan, iaitu kumpulan kawalan yang tidak minum teh dan kumpulan uji kaji ialah kumpulan yang ada minum teh, dan dia nak uji individu yang mengambil teh menggunakan masa yang lama. Jadi ada 2 kumpulan dan kita guna ujian Mann-Whitney kerana ini adalah sampel tidak bersandar. Kita boleh bukti ini dengan N kedua-dua kumpulan adalah tidak sama. Jadi sama kan? Kita guna ujian Mann-Whitney. Saya pun guna yang ni. Ya, betul. Okay. And then saya andaikan X adalah kumpulan uji kaji dan Y ialah kumpulan kawalan. Then hipotesis no saya ialah MX sama dengan median X sama dengan median Y, dan hipotesis alternatif ialah median X lebih besar daripada median Y. Cuma saya tulis dulu yang median kawalan sama dengan median uji kaji. Yang H alternatif saya buat median kawalan lebih rendah daripada median uji kaji. Okay, jadi maksud dia samalah. Saya terbalik. Saya pun terbalik. Saya guna uji kaji lebih besar daripada kawalan. Sama. Oh, okay. Jadi sama dengan saya lah. Sama juga. Okay, bolehlah, maksud dia sama saja. Okay, and then seterusnya kita gabungkan kedua-dua set dan pangkatkan data tu, and then saya jumlahkan pangkat dari kumpulan uji kaji, dapat 129. Sama. Ya, sama. Jadi you jumlahkan pangkat dari kumpulan kawalan ke? Dan saya dapat 61. 61 lah. Okay. Saya kira jap boleh ya? Boleh. Saya pun nak kira je untuk yang uji kaji punya. Akan dapat 129 kan? Ya, betul. Sama? You punya 61. Okay.
Okay, saya proceed ah. Okay. Then kerana N1 sama dengan 10 dan N2 sama dengan 9, jadi saya simpan adalah kecil. Statistik ujian ialah 74. Okay, sama. Okay. Then nilai genting ialah 65. Jadi tolak hipotesis nol. Ya, sebab Ya, statistik sama. ujian lebih daripada Ah. lebih ya? Ya. Ya, Oh, lebih. okay. Statistik ujian lebih daripada nilai genting, jadi kita tolak hipotesis nol. Oh, okay. Okay, then bukti individu yang mengambil T menggunakan masa yang lama untuk menyelesaikan masalah. Saya sebab saya buat terbalik kan. So saya punya statistik ujian dapat 16 dan nilai genting dapat 25. So statistik ujian lebih kurang daripada nilai genting. So tolak hipotesis nol. Maksudnya yang uji kaji lebih besar daripada kawalan. So sama juga bukti kukuh untuk menyatakan bahwa individu yang mengambil T menggunakan masa yang lebih lama untuk menyelesaikan masalah. Okay. Maksudnya guna yang kumpulan kawalan itu dapat jawapan yang sama juga. Dia pun sama kesimpulan, dia ada bukti kukuh yang menyatakan bahwa individu yang mengambil T menggunakan masa yang lebih lama untuk menyelesaikan masalah. Oh, okay, paham. Sekejap, tapi ujian ini perlu guna itu nilai S yang di sekejap. Kita perlu menjumlahkan pangkat bagi sampel data yang sesuai kan? Bukan kena guna kumpulan uji kaji lebih sesuai. Sebab kita nak untuk kita kena buktikan individu yang mengambil T menggunakan masa yang lebih lama. Bukan bukti kumpulan kawalan menggunakan masa yang lebih kurang. Oh. Tak apa, nanti saya ubah. So macam Oh. rasa yang mana lebih sesuai. Bagi saya rasa guna yang kumpulan uji kaji ya. Oh, saya rasa ikut soalan akan lebih baik. Atau nak tanya doktor. Tak apa, nanti saya ubah je. Oh, ubah je. Okay, saya rasa next time lebih baik ikut soalan lah. Akan confirm betul. Okay. Okay, then saya rasa boleh proceed ke soalan yang seterusnya. Okay, sekejap. Ini soalan saya. Soalan 3. Adalah dipercayai bahawa kefahaman dalam suatu bahasa merasuk dengan pendekatan usia. So, kerja ini menentukan faktor yang mempengaruhi kesukaran memahami ujian tahap pendengaran satu sampel rawat. Sukarelawan telah diperoleh. So, sinilah data. Dan untuk soalan ini, kita perlu uji taburan. Adakah taburan bagi semua kumpulan adalah sama? So saya guna ujian Friedman untuk soalan ni. Bukan. Sekejap. Saya guna ujian Kruskal-Wallis. Sama. Sama juga. Sama. Kruskal-Wallis. So bagi hipotesis menurut saya ialah tahap pendengaran adalah sama untuk setiap kumpulan usia. Bagi hipotesis alternatif ialah terdapat sekurang-kurangnya satu kumpulan usia yang mempunyai tahap pendengaran yang berbeza. Sama. Yang ni semua sama.
Ya. Sama. Tapi kan bukan yang saya ikut dalam nota lah. Dia punya dia punya hipotesis alternatif tuh tulis macam taburan bagi populasi-populasi adalah tidak sama. So untuk yang ni saya pun buat tahap pendengaran adalah tidak sama untuk semua kumpulan usia. Oh, yang ni doktor ada cakap. Dia cakap dua-dua pun boleh. Tetapi yang lebih baik ialah tulis sekurang-kurangnya satu berapa macam tu. Okay. Tapi dalam exam dia akan bagi betul untuk kedua-dua penulisan kan? Betul. Okay. Okay, thank you. So kedua-dua pun boleh terima lah. Okay. Lepas tu guna formula statistik ujian untuk cari H. H saya dapat 8.30768. Sama. Yeay. Saya Ada dapat 8.3077. Saya sama dengan Sama. Sinyu. Sama lah. Sama lah. Decimal point saja. Ya, cuma decimal point saja. Okay, so nilai genting Oh, saya nak tanya, aras kehatian berapa? saya guna aras kehatian 0.05. Oh, okay, sama. Sama. Ada tak yang guna lain daripada 0.05? Soalan ini kita boleh pilih sendiri kan? You. Ya, saya pun pilih 0.05. Doktor ada kata kalau soalan tak bagi dan boleh terus guna 0.05 kan? Tak perlu fikir. Atau 0.01. Okay. Oh, boleh pilih yang mana-mana. Tapi kebiasaannya akan pilih antara 0.05 dan 0.01 lah. So untuk soalan ni kita semua pilih 0.05. So jawapan akan sama lah. Okay, so ini ialah saiz sampel besar. Betul lah, saiz sampel besar. Ya, sebab dia ada 4 populasi. Dia ada 4 kumpulan, so saya sampel besar. Okay, saya pun guna saiz sampel besar. Lepas tu dapat chi square sama dengan 7.815. Okay. Lepas tu H adalah melebihi 7.815. So terdapat bukti yang cukup untuk menolak H kosong. H nul. Ya, sama juga. Sama. Yeay. Okay, so semua dapat jawapan yang sama. Ya, So- semua betul. So kita boleh proceed ke soalan keempat lah. Okay. Okay. Untuk soalan 4, dia ada kejap dia nak uji sama ada taburan kebarangkalian borang diproses berbeza sekurang-kurangnya untuk 2 persekitaran. Jadi based on data di bawah, kita boleh nampak dia ada K dalam blok. Jadi kita boleh guna ujian Friedman. Betul ke? Sama. Saya pun guna ujian Friedman. Oh, okay. Jadi saya proceed untuk hipotesis. Untuk hipotesis saya tulis taburan kebarangkalian borang diproses adalah sama untuk semua persekitaran. Untuk hipotesis alternatif saya tulis taburan kebarangkalian borang diproses berbeza untuk sekurang-kurangnya 2 persekitaran. Sama, Ya, cuma ayat saya terbalik saja. Saya buat sekurang-kurangnya 2 persekitaran mempunyai taburan kebarangkalian borang diproses yang berbeza. Oh, okay. Sama sajalah. Masuklah. Jadi untuk statistik ujian kami perlu pangkat dia dulu kan. Dari 1 hingga 6 mengikut Mesin. susunan menaik kan. Betul. Okay. Jadi
selepas kita pangkat, kita perlu kira jumlah pangkat untuk persekitaran 1 sampai sehingga 6 kan. Jadi daripada jadual kita boleh nampak dia ada 6 rawatan sebab ada 6 persekitaran. Lepas tu untuk B ada 5 blok kerana ada 5 mesin. Selepas itu kami kena kira purata pangkat untuk mesin untuk persekitaran 1 sehingga persekitaran 6 kan. Purata Purata. bukan jumlahkan ke? Jumlahkan lepas tu kira purata dia. Oh, you guna formula yang tak sama. Saya guna yang arba. Saya pun cari purata dulu. Okay. Saya guna arba. Oh. Formula kedua. Saya guna formula pertama. Okay, tak apa. Teruskan. Okay. Yang purata pangkat arba kita dapat. Saya dapat 3.5. Sama ke? Sama. Okay. Jadi untuk kira ujian statistik FR, saya guna formula kedua. Jadi kena buat 12 darab 5 bahagi dengan 6 darab 5. Lepas tu dalam kurungan kena jumlahkan purata pangkat purata pangkat persekitaran 1 tolak purata pangkat untuk semua itu arba. Lepas tu kita ulang proses ini untuk persekitaran 1 sehingga persekitaran 6 kan. Saya rasa kamu terbalik sikit sebab dia punya yang depan tu, dia formula dia 12B bahagi dengan K, bracket K tambah 1. Kamu buat K tolak 1. Jadi 6 darab 7. Dengan 7. Okay. Jadi saya rasa mungkin jawapan akan berbeza. Saya dapat 15.0571. Sama ke? Saya dapat 15.0574 loh. Saya pun dapat 5. Ke Saya rasa you betul tulis salah. Jawapan Kira saya betul. sama dengan ni. Okay. Jadi pada aras kejadian 0.01 darjah kebebasan ialah 5 kerana 6 tolak 1. Jadi chi-square ialah 15.086. Yap. Okay. Jadi kita akan terima hipotesis not kerana ujian statistik tidak melebihi nilai genting. Saya pun dapat macam ni. Okay. Saya nak tanya untuk formula 1. Yang T tu macam mana nak kira? Cuma jumlahkan yang untuk 1 dan T1 lah. T2 ialah jumlahkan yang 2. Dia sama dengan yang kita kira untuk yang jumlah pangkat. Yang formula 1 lebih senang lah. Saya Yang arba 1, arba 2 tu, untuk kalau guna lah formula 1, dia akan jadi T1, T2. Faham tak? Faham. Okay. Macam- Jadi tak perlu buat purata. Itu lagi senang lah saya rasa. Okay, faham. Okay. So kita pergi ke soalan terakhir yang kita nak bincang, iaitu soalan 5. Okay, baiklah. Okay, soalan 5. Katakanlah anda ingin menguji hipotesis no bahawa data yang diperoleh di bawah terdapat normal dengan min 85 gram dan sisihan piawai 15 gram. Jadi soalan ini nak buat ujian
ya terdapat normal. Jadi saya rasa teknik yang sesuai digunakan ialah PS. Sama tak? Saya pun guna ujian KS. Sama. Yang Oh, ni sama. yang soalan KS satu sampel kan? Ya. Satu sampel. Okay. So kita perlu ataukan dataset ini dulu dan cari frekuensi untuk setiap data. Korang pun buat sama ke? Jadual dia sangat panjang kan? Panjang. Sangat panjang loh. Betul. Lebih kurang lah. Ya, Uh, saya rasa sangat panjang. Kalau saya buat asing-asing ada total 1, 2, 3, 4, 5 jadwal. Oh, wow. Wow, Yang macam tu. pertama tuh Macam susun semula kan. Lepas tu kira dia punya yang serapan tuh yaitu 1/36, 2/36 macam tu kan. Ya. Proportion. Lepas tu cari yang dia punya Z daripada yang kita susun semula, data yang kita susun semula tu. Lepas tu guna jadual taburan normal, dapatkan dia punya jangkaan punya F. Lepas tu baru hitung dia punya absolute Perbezaan. difference kan. Ya. Betul. So, jadual banyak kan? Saya buat 5 jadual. Saya guna Excel lah. So, nampak macam okey lah. Saya tak tulis. Oh. Ya. Boleh share So, screen saya- Nak tengok sikit kalau buat guna Excel macam mana. Okey, kejap. Okey, nampak tak? Belum. nampak hitam saja. Saya kena tunggu kejap kot. Mungkin saya lain slow kot. Saya rasa sebab you semasa you Dah kata nampak. Sudah nampak. Okay. Nampak saya gerak ke? Tak nampak kamu gerak. Tak nampak. Okey, nampak. Habislah. Nampak. Okey. Jadi macam ni lah dataset. So atau ikut frekuensi dia. So lepas tu cari proportion. Proportion saya guna formula lah. Jadi dia ialah B4 iaitu frekuensi bahagi dengan 36. So saya tarik ke bawah. Dia akan keluar semua proportion. Lepas tu cari juga cumulative proportion. So cumulative proportion dia ialah proportion untuk dataset tersebut tambah dengan cumulative proportion untuk dataset yang sebelum ni. Korang dengar saya tak? Dengar. Dengar. Okay. So lepas tu pun guna formula dan tarik ke bawah. Okay. So semua keluar lah. Lepas tu Z pun guna formula. Jadi ialah nilai S tolak dengan 86 iaitu min dan bagi dengan sisihan piawai. Okay. So pun sama lah Z pun tarik ke bawah. Dapatlah semua nilai. Lepas tu cari juga untuk cumulative normal. So masukkan formula untuk normal distribution dan dia akan dapat nilai seperti berikut. Okey. Lepas tu cari juga untuk absolute difference. So kamu akan tolak cumulative normal dengan cumulative proportion. Jadi dapatlah D untuk semua dataset. Lepas tu Katanya. Ya. Yang itu dataset dengan frekuensi kira sendiri pun susun dan kira sendiri punya kan? Ah. Oh, okey.
Okey. Saya rasa boleh guna formula Excel lah. Tapi saya tak pasti ya. Oh, jadi you masukkan data itu sendiri kan? Boleh juga kalau nak guna Excel Oh, untuk kita boleh guna Excel untuk sort yang susun dia lah. function sort itu. Lepas tu delete duplicate number. Oh, kalau nak. Oh, okey. Oh, Boleh. Boleh tak nak Boleh. tengok sekali lagi untuk yang normal distribution punya formula? oke, boleh. Ya ni. Kejap, salin jap. Yang E4 ialah S, lepas tu 80 ialah state mean dan standard deviation ialah 15. Jadi masukkan. Dan satu ialah kamu mau cari cumulative lah. Okey. Oh. Maksudnya untuk yang last tu, cumulative tu, kalau yang untuk yang 59 tu dia akan jadi 2 ke macam tu? Boleh ulang? Apa? Tak, cuba nak tengok jap yang kalau next untuk yang dataset 59 tu. Oh, dia always satu lah untuk yang kalau kita nak kira yang cumulative. Ya. Okay. Faham. Thank you. Okay. So hypothesis no. Okay. So hypothesis no saya ialah tata terdapat secara normal. Sama kan? Sama. Sama. So hypothesis alternatif ialah dia tidak terdapat secara normal. Sama. So yang tadi kita cari sudah nilai untuk absolute difference. Jadi E maximum ialah 0.1427. Tua. Bukan dapat 0.1485 ke? Saya juga dapat tu. Saya dapat 0.1472. Mungkin sebab decimal Excel. places yang kita guna kot. Ya, sebab Excel dia keep. You boleh ulang sekali ya? You punya Saya- jawapan. 0.1485. Oh, sama-sama. Mungkin sebab Excel. Sebab tadi saya nampak yang untuk cumulative itu normal distribution yang untuk X sama dengan 9, Excel ialah 0.6306. Tapi kita dapat 0.6293. Jadi jawapan dia tak sama. Kejap. Jingy boleh tak ulang sekali lagi? Oh, kalau kira guna tangan yang X sama dengan 90, kita dapat yang normal distribution dia 0.6293. And then yang Excel tu saya kalau tak ingat salah ialah 0.6306. Lebih kurang macam tu lah. Ya. Jadi jawapan akhir dia yang D, yang itu absolute difference akan lari sikit. Okay. Rasanya yang tu tak apa kot sebab kalau yang ikut yang kita buat punya kita refer jadual taburan normal kan. Kalau yang Chang'an buat punya dia guna yang formula normal distribution dalam Excel. Jadi Ya, dalam betul. exam duo akan guna kira tangan ataupun Excel. Tak pasti. Kena tengok doktor bagi guna Excel tak? Okay. Mungkin Rasa- nanti kalau dah rasa- kita boleh tanya doktor kot. Ya, rasa dua-dua betul lah sebab cara pengiraan tu sama. Sebab jawapan akhir akan sama kan. Kesimpulan dia akan sama. Kalau kira dengan cara manual akan ambil masa lama kan? Korang. Ya, Ya, tapi kena kalau yang cari satu-satu. kalau waktu ujian tu kita buat
kita kan tulis tangan sebab tak ada iPad, tab semua tu. Kalau kita buat guna Excel, macam mana kita nak copy paste dia punya data tu ke dalam kertas kita? Oh. Oh, untuk masa exam ah. Kena tengok doktor bagi tak. Tapi dia juga ada masalah nak copy paste ke dia punya kertas. Itulah. Sebab saya tak guna iPad, tak guna tab. So, saya semua kalau waktu ujian saya memang tulis sahaja. So, tak mungkin saya boleh copy paste Excel tu, data tu ke dalam kertas saya kan. Mungkin boleh tanya doktor, boleh tak kita buat semua dalam Excel? Sebab Kalau macam ni boleh. ya, sebab semua macam hipotesis tu semua tulis dalam Excel. Lepas tu mungkin boleh hantar file Excel. Tapi kan kalau guna Excel, ada soalan yang macam dia tak berapa sesuai kan? Bukan semua lah, hanya satu soalan yang ini you rasa perlu guna, you guna loh. Sebab kita boleh hantar banyak file kan dalam YouCam Folio. Saya rasa semua guna Excel cepat. Saya pun semua guna Excel. Dari soalan pertama sampai 5 Ya. Wow. Okay. Tapi kan kalau yang ujian yang macam ujian soalan satu tu, dia kan ujian satu tanda. Korang macam letak plus minus sendiri ya? Excel boleh, dia boleh kira. Tapi kamu dapat letak tanda tolak dengan tanpa kan? Dia boleh letak sendiri ke yang Excel tu? Boleh. You mau tunjuk sikit tak? Mau tunjuk tak? Tak apa, Jangan- saya rasa kita bincang habis dulu yang soalan 5 tu. Kita bincang soalan Okay. 5 dulu lah. Yang So, nilai genting belum. Oke, nilai Statistik genting. ujian, nilai genting, sorry. So, nilai genting 0.2267. Sama. Oke, jadi gagal menolak hipotesis no sebab statistik ujian lebih kecil daripada nilai genting. Ya, sama. Oke. Sama. Okay. Habis yang ni. Cheng Hang nak tunjuk tak untuk yang soalan satu tu? Nak tengok kalau dalam Excel macam mana? Sekejap lah, saya share screen. Okay, yang ni saya tak ada tanda lah, saya terus cari. Terus bagi dia count, bagi sebut yang kurang daripada 120. Dan ini adalah dia kira semua yang lebih daripada 120. Rasa kalau nak bagi dia tanda pun boleh. Sekejap saya cuba. So, rasa macam ni dia boleh automatic kira. Wow. Dia akan auto tanda yang untuk yang ni dia ialah sama, so dia tak ada plus minus. Oh, amazing. Kejap. Boleh tak nak tengok formula tu? Yang ni, Kejap korang masih ingat C++ tak? Tak. Dia lebih kurang sama dengan C++. Wow. Ini guna if function. Alright. Amazing. Oke, faham. So ini ialah kira, function untuk kira.
count if dia kira bahagian ini dengan syarat kurang daripada 120. Ni belakang syarat kita boleh tukar lah. Tapi kan bukan ada yang okay. Okay, sorry. Sila. Okay. Okay. Wow. Cheng Hang. Dia ada typo sedikit. Bilangan tanda plus. Dekat bukan atas. bilangan tanda bukan bilangan Oh. angka. Bilangan tanda pas. Sini pun ada typo. Menolak. Oh, jadi sekarang ada masa lagi kita nak bincang untuk soalan 6 tak? You ada buat tak? Ada. Rasanya tak ada Baik. sebab tengok dia punya page tu tak ada. Ke Cinggi nak share screen untuk yang soalan ke-6 tu? Oh, Cheng Hang dan Chang'an pun tak buat ke? Ada. Okay. Oh, saya nak share ke? Boleh. Kamu share lah. Oh, okay. Nanti ya. Ini apa? Okay. Bukan. Ini. Ini. Ada nampak tak? Nampak? Boleh. Jadi 2 sampel kan. Then ini hipotesis no. Kedua-dua sampel mempunyai fungsi taburan yang sama. And then satu alternative hipotesis ialah taburan tidak sama. And then yang seterusnya saya kirakan lah. Pangkatkan untuk setiap kadar metabolisme. And then yang ini ialah frekuensi, yang X ialah frekuensi, yang Fx ialah cumulative frekuensi, yang Fx persen ialah cumulative proportion, and then tolak. Saya akan dapat yang 0.4667 paling besar. Yang ini ialah statistik ujian. Bukan buat macam ni ke? Chang'an, jawapan kita sama tak? Sama 0.466 Okay. Saya buatkan sebab saya kira manual. Saya buat untuk yang bukan atlet tu saya guna 1/5 dan untuk yang atlet saya guna 1/6. So yang perbezaan dia saya maksimum perbezaan saya dapat 0.47. Jawapan dia lebih kurang sama lah. 1/6. Saya juga ada 1/6 lah. Ini kenapa? Mungkin sebab saya guna 2 decimal places. D critical untuk soalan ni ialah apa? D critical. Anda dapat apa? 0.8235. Sama. 0.8235. Dan terima H0 kan? Gagal tolak. Kakao tolak. Oh, tak boleh terima, cuma gagal tolak. Kita hanya boleh tulis gagal menolak ataupun tolak sahaja kan? Ya. Saya tak tulis terima. Okay. Sebab slide dia ada kan, tapi dia cakap jangan tulis tu. Okay. Jadi sekarang kita Habis bincang untuk yang latihan kendiri ni. So, kita rehat kejap sampai 10 dan teruskan boleh tak? Boleh. boleh. So yang ni saya Boleh. akan stop recording dulu . Boleh. Okay. Terima kasih semua. Oh, you.